bagi Idris Ahmad. Ya. Yang kata negara ini bakal kehilangan aset dan sumber kekayaan melalui kerugian akibat daripada negara ini diperintah oleh orang yang rasuah, fitnah, bohong. Jadi dia kata kita tak boleh biarkan perkara ini. Ya, betul lah apa dia cakap tu. Cuma dia tak sedar benda tu dah berlaku masa dia dalam kerajaan. Dia kalau dia sedar benda tu berlaku ketika dia dalam kerajaan, dia tak keluarkan kenyataan bodoh begitu. Dia kena sedar ketika Datuk Seri Najib tinggalkan kerajaan ini, ketika itu hutang negara hanya 686.8 bilion ringgit. Hanya lebih kurang 50.8% berbanding dengan KDNK kita, ataupun kita punya Keluaran negara kasar. keluaran dalam negara kasar. Tetapi bila kita ni hutang terlalu banyak, bila bekas pengurusi PPBM ataupun Bersatu menjadi Perdana Menteri, dan lagi hancur negara ni bila sektor ekonomi kita ditutup semata-mata untuk memastikan bahawa kerusi Perdana Menteri, di mana ketika itu dia merupakan menteri yang menjaga hak ehwal agama, di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin, kerana nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, di lockdown satu negara, diisytiharkan darurat. Dan semasa pengisytiharan darurat itu, segala perbelanjaan negara dibelanjakan sesuka hati tanpa dibawa ke Parlimen untuk dibentangkan. Apa jadi selepas Muhyiddin meninggalkan kerajaan? Apa jadi? Kita lihat, kita tengok dengan mata dan kepala kita sendiri. Zaman dia menjadi Menteri Agama bawa Ismail Sabri pun sama juga. Hutang kita pada tahun 2017 686.8 bilion melonjak menjadi 1.5 trilion. Memang betul lah macam yang dia cakap tu. Kalau bagi kepada perompak, penyamun, orang yang korup macam Muhyiddin, macam mereka-mereka yang terlibat dengan tabatan banjir dan sebagainya, bila Datuk Seri Anwar ambil alih Kementerian Kewangan, tambatan banjir itu pun dia boleh jimat 2 bilion bila dia renegotiate. Belum lagi retender, baru renegotiate 2 bilion. Kalau tidak ada negosiasi itu, 2 bilion itu ke mana? Ini di bawah pemimpin PAS. Jadi sebelum dia bercakap tu, hati-hatilah. Kerana kalau dulu dia tidak ada pengalaman memerintah, dia boleh cakap sesuka hati dia, takkan backfire balik. Tapi hari ini dia buka mulut, silap dia buka mulut, last kali orang akan question balik. Apa yang kamu buat ketika kamu memerintah? You're talking about apa ni, kebobrokan, rasuah dan sebagainya. Bila ianya bawa Maharajalela? Jana Wibawa ni zaman siapa? Bukan zaman dia menjadi menteri. Bukan zaman PAS berada bersama dengan Muhyiddin Yassin. Yang ini dia patut teliti sebelum dia mengeluarkan sebarang kenyataan. Ya. Dalam masa yang sama, dia juga mengatakan bahawa situasi keadaan perkauman ini terlalu tegang. Betul. Itu pun betul. Siapa puncanya? Dia juga puncanya. Hari-hari menunggang soal agama. Hari-hari menunggang soal bangsa. Siapa yang memainkan isu kalimah Allah? Padahal isu Jil Island hanyalah isu soal pentadbiran. Tetapi dia larikan benda tu, menjadikan ianya isu agama. Contohnya Datuk Zahid. Datuk Zahid pergi ke Sri Lanka pada tahun 2017. Dia pergi ke Sri Lanka. Dia buat upacara perasmian kerjasama. Dia letak batu asas kerjasama antara Malaysia dengan Colombo, berhubung dengan Huric Oil ke apa, tak silap saya. Hyrex Oil, kan? Mereka buat fitnah mengatakan bahawa Datuk Zahid rasmi kuil. Padahal itu di Sri Lanka. Itu adat tradisi
upacara pecah tanah untuk dia orang buat kilang apa Hyrex Oil. Rex Oil. Hyrex Oil. Tak ada kena-mengena pun dengan kuih. Tapi dia orang spin lain. Sebab dia nak buat, nak tunjukkan seolah-olah macam kita UMNO ni tak tahu bezakan yang mana upacara agama, yang mana upacara adat. Kita tak tahu bezakan yang mana bertentangan dengan ajaran Islam dengan yang mana yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seolah-olah macam kita ni bukan Islam pula. Betul. Dia orang ni yang lebih Islam konon ni. Okey? Okey tau. Yalah, dua puasa ni 1 jam. Ya. Yeah. Kita dah 1 jam suku ni. Jadi katakan presiden mengawal parti UMNO. Ya. Dikawal parti UMNO tu dikawal oleh presiden. Sehingga semua dulu dengar cakap presiden. Saya ucap terima kasih kepada Anwar Musa lah kerana dia kata parti UMNO ni dikawal oleh presiden. Bagi saya kalau parti UMNO ni boleh dikawal oleh presiden, maknanya alhamdulillah presiden itu sangat kuat dan peluang mereka untuk membentuk kerajaan, menggantikan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni hampir tak ada. Tapi saya nak beritahu lah, zaman dia jadi Susah Agung tu lagi jahanam parti ni. Saya nak ambil contoh lah. Tadi dia cerita sembang besar. Busuk-busuk zaman Datuk Seri Dr. Ashraf ini, keahlian UMNO hari ini sudah lebih 3.4 juta. Keahlian UMNO zaman dia ketika kita tengah hebat tu tinggal 3.2 juta. Jangan lupa tu. So lagi teruk daripada kita dah naik sampai 3.7 turun sampai 3.2 juta. Setidak-tidaknya zaman sekarang ini ada perbezaan. Ini saya cakap ni berdasarkan kenyataan yang dia keluar ketika dia menjadi Susah Agung. Dia yang melaporkan ada 3.2 juta. Sekarang ada 3.4 juta lebih. 6 bulan terakhir ni pun ada penambahan. Walaupun dalam keadaan suasana ramai yang protes. Kita masih lagi dapat 2,000 lebih setiap bulan. Dan jumlah ni lebih 13,000 dalam tempoh 6 bulan. Dan yang ramai nak jadi ahli UMNO ni pada tahun ini kita lihat 6 bulan yang pertama ni terdiri daripada anak-anak muda. Ini satu perkara yang mematikan tuduhan bahawa orang muda dah lari daripada UMNO, tapi fakta menyatakan sebaliknya. Cakap pasal undi muda ni, mungkin kebanyakan mereka mengundi Perikatan Nasional kerana mereka ni mungkin mereka tak terpengaruh dengan isu-isu perkauman sangat. Mereka tidak pernah melalui zaman-zaman yang membabitkan isu-isu perkauman yang besar. Dan kita tengok mungkin undi 18 ni mereka lebih banyak menghabiskan masa mereka di sosial media dengan ketika darurat dulu, ketika lockdown mereka nampak hanya abah dan sebagainya. Dan lepas PRU kita boleh lihat sokongan terhadap PMX kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin adakah itu boleh menjadi satu faktor perubahan pengundi muda yang dulu kalau mereka hanya tengok abah, sekarang mereka mula melihat sosok yang bernama Anwar Ibrahim. Kita boleh lihat bila dia turun sembahyang Jumaat ke, dia turun makan ke, yang datang berkerumun kat dia sibuk nak bergambar, semuanya anak-anak muda. Adakah ini juga memberi orang kata peranan? Tak, itu yang saya cakap kan. Sebelum ni banyak yang percaya bulat-bulat. Sebelum ini banyak yang percaya bulat-bulat dengan apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terhadap PMX, terhadap Datuk Zahid. Memang persepsi kita tak nafikan persepsi yang sangat negatif. Banyak orang percaya. Tetapi selepas 6 bulan ini kita tengok Datuk Seri Anwar pun pendekatan yang diambil. Setiap minggu dia bersama dengan barisan ulama-ulama, persatuan-persatuan, NGO Islam. Tiap-tiap minggu program-program dia. Datuk Zahid pun masih lagi meneruskan dia punya perjumpaan-perjumpaan dengan para hufaz. Dia masih lagi mengusahakan perkara-perkara yang berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Versi Malaysia yang dibuat oleh Yayasan Restu dengan
perjumpaan kufas terbesar melibatkan 23,000 orang. Kemudian kita lihat dengan agenda untuk menerapkan silibus tahfiz di kata orang tu di apa nama? Di TVET dikemas dikemas dan juga dan di kemudian TVET. jangan lupa juga. Saya sukalah nak ulas ni, takut orang lupa Ada beberapa perkara penting yang saya nampak dilakukan oleh Datuk Zahid dalam ucapan pengulungan dia. Sudah pastilah bila dia mempermudahkan keahlian secara online ini memberikan impak. Orang muda pun banyak nak bersama dengan UMNO tapi sebelum ni macam seolah-olah macam ada lah. Ini masalah UMNO lah kan. Bila kita ni terlalu ada hierarki kan. Bila anak-anak muda ni cerdik sikit, kata jangan blok dan sebagainya. Lepas ni dah tak boleh blok dah. Orang muda boleh terus masuk sebab online. Kemudian jangan lupa bila kita wujudkan apa yang dipanggil sebagai TVET khas untuk kaum wanita di bawah RISDA. Ini apa yang diminta oleh Datuk Seri Nuraini dan alhamdulillah telah pun diumumkan oleh Menteri KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Diluluskan. Ada 15,000 seat untuk wanita dalam TVET di RISDA disediakan. Untuk pemuda dan puteri pula, Datuk Seri Zahid telah pun mengumumkan bahawa dia bersetuju untuk melaksanakan Kongres Melayu yang akan melibatkan anak-anak muda Melayu dan juga puteri-puteri profesional Melayu. Tetapi ini bukan macam Melayu Kongres Maruah Melayu Mahathir ni. Kongres Maruah Melayu Mahathir kan. Bukan. Bukan juga proklamasi kongres ataupun proklamasi yang bertujuan untuk mendapat kuasa politik. Tidak. Berbeza. Kita akan bicarakan tentang soal ekonomi orang Melayu dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan jelajah usahawan halal kan. Ini Tengku Zafrul punya gerak kerja untuk merangsangkan lagi industri halal. Kita tengok orang Melayu, termasuklah orang muda pun banyak juga menceburi industri halal ni. Kemudian pengurusi MARA akan memperhalusi isu insolvensi untuk anak-anak yang ingin membuat pinjaman pendidikan MARA. Kalau kita tahu banyak di kalangan anak muda kita dia pun terkesan bila mereka buat pinjaman kecil-kecil tapi last kali kena blacklist. Mereka buat pinjaman MARA kena blacklist. So lepas ini bukan hanya usaha Datuk Seri Azalina untuk membantu mereka yang mempunyai pinjaman bawah 50,000 bankrupt kan. Sebelum ni lepas 30,000 je dah bankrupt kan. Selepas ini yang bawah 50,000 ni dengan syarat-syarat tertentu, kebankrapan mereka ni akan senaraikan daripada senarai bankruptcy. Ini juga saya rasa banyak akan menyebabkan orang muda gembira